Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu. Jadi kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan juga kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga tanah air. Jadi episod pada kali ini saya ingin membawa anda semua kepada modul keluarga sakinah, iaitu modul yang ke-9, usia emas 55 tahun dan ke atas. Jadi dalam program yang ketiga ini saya ingin membawa tajuk fizikal. Dan objektif bagi program fizikal ni adalah untuk mengekalkan kesihatan fizikal, kerana biasanya pada usia ni penyakit kronik ni mudah dihadapi dan amat sukar untuk dipulihkan. Dia terdapat 7 aktiviti yang perlu diterangkan dalam program fizikal ni. Yang pertamanya adalah mengekalkan cara hidup sihat. Jadi setiap individu tu dia akan menunjukkan perubahan fizikal apabila dia telah berusia. Bagi wanita, perubahan bentuk badan ni dia lebih ketara lah, disebabkan proses kelahiran anak, berat badan mula meningkat, badan lebih cepat terasa penat, kurang berdaya dan juga mungkin senang mendapat penyakit. Namun bagi sesetengah individu pula, dia meningkatkan usia ni dia tidak memberi kesan ketara disebabkan beberapa faktor seperti amalan pemakanan yang seimbang. Sebab itu pentingnya golongan ni dia menjaga pemakanan dia. Jadi semakin dia berumur, peningkatan berat badan akan terjadi sekiranya pemakanan tu masih sama seperti waktu dia muda. Dia boleh mendapat, dia sebenarnya tidak boleh sama. Jadi oleh kerana pemakanan ni perlu berubah dan bersesuaian dengan tubuh seseorang tu. Dia amat penting. Jadi bagi golongan warga emas ni, untuk mengekalkan kesihatan menerusi pemilihan makanan tu, dia perlu jumlah kalori, mengambil jumlah kalori yang sepatutnya lah. Dia tidak boleh sama macam zaman muda. Kalau dia berlebihan, dia berat badan dia akan bertambah. Ini boleh menyebabkan individu tu dia mudah mendapat penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan juga sakit jantung. Manakala aktiviti yang kedua pula adalah mengawal waktu tidur dan juga waktu rehat. Jadi mengapa kita perlu dapat waktu tidur dan waktu rehat yang cukup? Kerana ia boleh merangsang memori dan proses pembelajaran. Tidur ni dia boleh membantu otak menyimpan maklumat yang baru. Jadi sebagai proses ni dia boleh mengulang kaji ataupun buat keputusan lah dalam tindakan dia. Kemudian dia mengawal metabolisme dan berat badan dia. Jadi jika berat badan tu dia asyik naik je, dia tidak mengambil kalori yang terlalu banyak, mungkin dia boleh menyebabkan tidur yang berkurang. Jadi dia boleh menjejaskan lah cara badan tu memproses atau menyimpan karbohidrat, serta mengubah keadaan hormon dan mengawal selera makan. Kemudian keselamatan diri bagi orang sekeliling. Dia mengantuk siang hari, dia terdedah dengan bahaya ketika tempat kerja atau di jalan raya, sedang memandu, dia terlelap, dia boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Di tempat kerja pula dia boleh menyebabkan, kalau guna alat atau mesin tu, dia boleh menyebabkan bahaya. Mungkin dia salah guna, tak fokus dengan apa yang dia buat. Kemudian dia boleh mengekalkan mood yang baik. Jadi apabila dia letih atau mengantuk, dia akan lebih mudah marah, dia kurang sabar, hilang fokus, dia lebih emosi. Keadaan ni dia boleh menjejaskan kualiti pada keseluruhannya lah. Lepas tu kesan dia tak dapat melakukan kerja dengan efisien. Lepas tu dia kemurungan sebab kurang tidur. Kemudian dia penting untuk kesihatan jantung. Jadi gangguan tidur ni dia gangguan yang serius lah. Dia ada kaitan dengan tekanan darah tinggi. Jadi peningkatan tu dia boleh mendatangkan stres, degupan jantung tidak stabil dan risiko berpenyakit jantung.
Kemudian dia meningkatkan sistem imun. Jadi tidur yang cukup ni dia bermakna badan kita ni berfungsi dengan baik. Apabila dia terdapat gangguan sistem badan yang terjejas tu, dia akan mudah mendapat penyakit. Jadi kajian lah dia mendapati bahawa mereka yang kurang tidur ni dia lebih kerap mengalami demam. Jadi aktiviti yang ketiga pula adalah menjauhi amalan-amalan khurafat dan sesat. Bolehlah kita tidak boleh percayalah dengan amalan-amalan khurafat dan sesat ni. Dia memang tidak dapat dinafikan. Pada zaman moden ni masih ramai lagi umat Islam yang mempercayai perkara khurafat seperti menggunakan tangkal untuk melariskan perniagaan ke apa ke. Kemudian dengan kejahilan ilmu agama dia tu, dia percaya dengan amalan-amalan sihir dan khurafat ni. Dia sanggup dahulukan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Jadi kelemahan iman dan takwa ni juga menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh dengan perkara yang khurafat. Mereka lupa bahawa beriman terhadap qada dan qadar ni adalah perkara yang terpenting dalam rukun iman. Jadi atas sebab tu mereka sanggup menuntut ilmu yang salah dan khurafat. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud mereka sanggup mempelajari sesuatu ilmu yang memudaratkan mereka dan langsung tidak memberi manfaat kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi suasana persekitaran dan adat resap yang tak menepati kehendak akidah Islam ni boleh menjurus kepada berlakunya khurafat. Jadi oleh sebab tu dia ulama perlu menasihatkanlah supaya meninggalkan adat resam atau kepercayaan yang bercanggah dengan Islam. Antara sebab lain je seperti sifat tamak manusia tu untuk mendapatkan sesuatu nikmat ataupun kekayaan yang belum sampai masanya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah kerana dia tidak redha dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka. Kemudian aktiviti yang keenam pula adalah memakai pakaian yang menutup aurat. Jadi dalam Islam ni sememangnya menggalakkan umat Islam ni untuk kekal sihat lah, menerusi garis panduan hukum cukup syarak. Ia termasuklah aktiviti bersukan ataupun beriadah asalkan mematuhi tetapan yang sudah dibuat, terutamanya tak bercampur antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan menutup aurat lah. Jadi setiap orang Islam ni sama ada lelaki ataupun perempuan ni dia wajib menutup aurat yang ditentukan tu. Kemudian hal ni dia melakukan aktiviti berbasikal ke, beriadah ke. Lepas tu dia kenalah pakai pakaian yang menutup aurat, yang longgar, yang tidak dapat dilihat oleh orang yang bukan mahram. Jadi berpakaian menampakkan sebahagian aurat tu atau bentuk badan tu adalah haram dan berdosa. Okey, manakala aktiviti yang ketujuh pula adalah menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan lah, sama seperti aktiviti yang keenam lah, walaupun nak menjaga kesihatan tu jadi dia kena kekalkan menutup aurat jugalah. Jadi menjaga pemakanan kesihatan ni dan menjaga fizikal kesihatan ni dia untuk kecergasan badan dan juga untuk kecerdasan minda. Jadi aktiviti yang ke-8 pula adalah sentiasa mengekalkan wuduk. Kenapa kita kena mengekalkan wuduk? Ia merupakan satu sistem pertahanan untuk kita kerana seseorang tu sentiasa didoakan oleh Allah, oleh para malaikat serta dirahmati dan diampuni oleh Allah. Maka orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk ni dia dapat menghindarkan diri dia daripada terkena syirik ataupun apa-apalah. Tambahan lagi bila dalam keadaan COVID ni yang salah satunya mereka ni wabak ni dia merebak melalui cecair atau mulut atau hidung, maka dengan mengambil wuduk ni sebenarnya merupakan satu cara untuk mengelak daripada jangkitan virus ni melalui basuhan tangan dan juga masukkan air ke dalam mulut melalui cara berwuduk. Jadi indahnya Islam ni, sebelum kita beramai-ramai berkumpul ni menunaikan solat, kita diwajibkan berwuduk. Tanpa wuduk kita tidak sah solat. Jadi sebelum menyentuh Al-Quran kita diwajibkan berwuduk. Sebelum makan kita digalakkan membasuh tangan. Sebelum tidur kita digalakkan mengambil wuduk supaya kita dijauhi dari gangguan jin dan juga syaitan dan dijaga oleh para malaikat.
Dan juga yang terakhir pula adalah aktiviti yang ke-9, iaitu mematuhi suruhan Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mematuhi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ni, seseorang tu dia kena sentiasa meningkatkan amal ibadah dia lah di sisi Allah, dan membina hubungan yang baik. Lepas tu Allah membina hubungan dengan solat, zikir, baca Al-Quran yang seeloknya lah. Manakala untuk menjauhi larangan Allah ni, kita kena menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah sedar atau kita bayangkanlah yang pedihnya azab api neraka di akhirat tu nanti. Kita boleh gambarkan betapa dahsyatnya derita yang akan ditanggung nanti. Salah satu gambaran yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedahsyatan siksa api neraka ni adalah perbandingan panasnya api dunia dengan api di akhirat. Jadi itu sajalah yang dapat saya kongsikan, semoga bermanfaat, dan diharap modul yang ke-9 ni boleh disebarkan kepada sesiapa juga yang ingin mendengar dan juga yang ingin mengikuti. Jadi apa yang penting, isi kandungan tu perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan apa yang kekurangan dalam modul 9 ni, saya ingin memohon kemaafan. Jadi sekiranya anda semua ingin keterangan yang selanjutnya, boleh ikuti video saya di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.